Inspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita untuk siaran di Selasa petang ni. Untuk kita nak bawakan rancangan Islam Agamaku jam 5.15 petang nanti. Ya, betul itu. Dan untuk Islam Agamaku, insya-Allah petang ini kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, yang akan membincangkan tentang tidak berlebihan dalam Maulid Nabi. Ya, jom tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Soalan pertanyaan terus saja WhatsApp ke talian konti 0112900404 dan juga letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen platform media sosial kita. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. مولاي مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا رب لا تضجعنا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana ya
CBP di seluruh negara hari ini dan dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah. Layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300 887650 untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan untuk anda? CBP kan ada. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka tap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia menghantarkan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun detikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 FM. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekom Raudah, Telekom sejuk dan selesa, Telekom Raudah. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus kekal di platform media sosial kita, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, sebab kita sedang bersara langsung di situ membawakan rancangan kita di setiap hari Selasa ni, Mona. Kita ada rancangan Islam Agamaku. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda para pendengar, ada soalan, pertanyaan, kemusykilan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Yap, betul. Terus kita nak mengalu-galukan tetamu kita yang dah pun bersedia di dalam talian kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, yang dah pun bersedia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Kaifah Doktor? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih, Doktor. Masih lagi berikan ruangan masa Doktor waktu ini bersama kita di Radio IKIM. Dan alhamdulillah, Doktor, kita nak teruskan lagi perbincangan kita untuk kita nak bawakan tajuk pada petang ini berkaitan tidak berlebihan dalam Maulid Nabi. Ya, dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asas dalam Islam sebagai agama, salah satu asasnya ialah tidak melampau, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kerana apa? Kerana ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agama kamu. Maknanya daripada ayat ini satu teguran, satu amaran, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab, termasuk kita jugalah sebagai umat Islam, iaitu asasnya, dasarnya tidak melampau dalam perkara agama. Ya. Misalnya kalau kita baca dalam riwayat ayat ini, maknanya mereka melampau sehingga menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, sehingga mengangkat darjat Nabi Isa alaihi salam kepada darjat anak Tuhan dan juga Tuhan, ya. Ini melampau. Contoh tu contohlah, tapi maknanya asasnya itu melampau itu satu perkara. Kita ambil dasar tu, ya. Contoh tu sebagai perkara contoh bagaimana melampau, tapi kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, jangan melampau dalam agama, ya. Jadi apa-apa pun dalam tindakan kita, kita mesti ada kesederhanaan, ya. Mesti sederhana. Karena itulah yang diajar, itulah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya sepanjang bulan Maulid baru ni, bulan Rabiul Awal, alhamdulillah, ya, meriah, seronok, ya, umat Islam menyambut menyambut Maulid Nabi. Dalam erti kata menzahirkan kegembiraan dengan
kelahiran Nabi ataupun menzahirkan kegembiraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebab Nabi tak lahir dah ya. Dengan Nabi itu sendiri ya. Cuma kita pilih maulid itu je lah. Tapi sebenarnya dengan Nabi itu sendiri sebenarnya yang kita gembira. Dengan Nabi membawa risalah Islam, membawa agama Islam, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilih maulid tu, kelahiran Nabi. Dengan kelahiran Nabi itulah maka dibawanya dakwah Islam. Dengan kelahiran Nabi itulah disampaikan risalah Islam, wahyu Allah, syariat Islam dan sebagainya. Jadi tak ada masalah ya. Tidak ada masalah kita nak menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya fokus bicara kita pada hari ini ialah kadang-kadang ada elemen-elemen yang saya rasakan macam tak berapa cantik sikit, tak berapa elok sikit dalam kita menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Antaranya yang saya nak sebutkan di sini ialah kadang-kadang sampai bergendang ya, main gitar, bawa drum ya, masuk ke dalam masjid, yakni ke dalam tempat solat, dalam masjid, tempat solat masjid dan tempat solat di surau. Jadi malam ni kita nak sambut maulid, masuk gendang, masuk alat muzik dan sebagainya ya. Jadi saya melihat ia satu perkara yang jauh di sudut hati saya lah ya. Saya tak, mula tu saya tak berapa baca sangat fatwa tu ya, tapi saya tengok rasa pelik ni. Takkanlah sambut maulid Nabi ni sampai kita nak bergendang, nak main seruling, nak main alat muzik dalam masjid. Tuan-tuan, kalau dalam masjid tu maknanya di tempat parking, tu tak jadi isu lah. Tapi ini dalam ruang solat utama ni. Maknanya sebelah tempat tu imam, sebelah tempat meja kuliah, di situlah adanya mainan-mainan alat muzik ya. Ini satu perkara yang saya ingat, satu perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam kita nak menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana ialah alat muzik satu pun ada isu juga, perbincangan di kalangan para ulama di antara harus dengan haram ya, bincang panjang di kalangan para ulama satu. Tapi tiba kita masuk pula ke dalam masjid, ruang solat itu. Jadi seolah-olah masjid itu dia sudah bertukar menjadi bukan tempat ibadat lagi dah. Dia dah jadi tempat konsert ya. Dia cantik, dibawa alat muzik masuk dan sebagainya dengan sound system dan sebagainya, macam nak buat konsert di ruang solat masjid yang utama tu. Jadi ini saya ingat satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kalau dah berlaku, jadi pada masa akan datang tahun depan tu kita jaga baliklah ya perkara yang sebegini. Sebab mula-mula hati saya tak suka rasa tu, rasa tak seronok. Dan bila saya semak dalam fatwa, memang ada fatwa-fatwa yang tidak membenarkan. Misalnya muzakarah fatwa kebangsaan pun dia menjurus ke arah tidak membenarkan alat muzik di dalam ruang masjid, ruang solat. Fatwa di negeri Selangor pun yang saya baca tahun 2014 tak benarkan alat muzik dalam masjid dan surau. Fatwa Melaka pun yang saya baca tak benarkan. Fatwa Negeri Sembilan pun yang saya baca tak benarkan alat muzik dalam ruang masjid, ruang solat masjid dan juga ruang solat surau itu. Jadi ini satu perkara yang perlu kita waspada. Wallahu a'lam. Ya, insyaAllah itu satu peringatan, dan kita akan bincang lagi dalam tajuk ini apa yang boleh kita buat dan apa yang perlu kita berikan penekanan supaya semuanya seimbang kan doktor, tak ada berlebih-lebihan di situ sebab Islam itu sederhana. Baik, kita akan bincang lagi selepas ni. Ya, insya-Allah kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima
adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata karena Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana tidak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan sekarang juga mana kita sedang bersama langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ada yang tanya macam mana nak hantarkan soalan. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih lagi menceritakan tentang tidak berlebihan dalam Maulid Nabi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Baik, Doktor, kita nak sambung lagi, Doktor. Bagaimana, Doktor, yang dikatakan tidak berlebihan dalam menyambut Maulid Nabi? Apa tindakan kita supaya seimbangkan sebaik-baiknya, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi saya dah sebutkan ada fatwa ya yang tidak membenarkan kita menggunakan alat muzik gendang di dalam masjid. Ini ruang solat masjid dan ruang solat surau itu ya. Tetapi ada riwayat hadis
ada riwayat hadis bagaimana seorang wanita bernazar untuk memukul gendang, ya. Lebih kuranglah hadisnya ni, memukul gendang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Dia nak pukul gendang, ya. Dan Rasulullah membenarkan wanita itu supaya memenuhi nazarnya itu. Dia pukullah gendang tu. Tapi saya ingat kalaulah sekadar pukul gendang nazar tu, dia taklah melampau sangat, ya. Taklah melampau sangat, mana pukul sikit-sikit begitu sajalah, ya. Taklah dinyatakan dia pukul sampai setengah jam gendang, kan, ataupun tempoh yang lama, ya. Mungkin dia pukul sahabat ni pukul gendang sekejap dah, kita kata tempoh masa seminit 2 minit tu dah selesailah nazar dia tu, kan. Jadi oleh kerana dia bernazar, maka dibenarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak dinyatakan pula di dalam masjid ke, di luar masjid ke, di masjid tu kat mana ke. Jadi tak berapa jelas. Tak berapa jelas untuk kita katakan nak membenarkan ruang solat masjid dan ruang solat surau tu nak dibawa gendang, muzik dan sebagainya, ya. Jadi tak apalah, mungkin ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, tetapi saya melihat kepada fatwa yang tidak membenarkan dan untuk menjaga kehormatan masjid dan surau. Kalau kita baca dalam hukumnya bahawa ada wanita yang dalam keadaan haid tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, ya. Ada hadis, ya, wanita dalam keadaan haid tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, sedangkan tidaklah mengotorkan masjid pun. Kalau keadaan darah haid itu tidak mengotorkan masjid, tambah suasana pada hari ini, kan. Tapi itu pun masih lagi kekal hukum tidak harus bagi wanita yang dalam keadaan haid untuk masuk berada di dalam masjid. Kenapa? Di sinilah dia bukan sekadar mengotorkan masjid, tetapi kehormatan masjid itu. Kehormatan masjid itu satu. Yang kedua, begitu juga kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, bagaimana tidak dibenarkan orang yang dalam keadaan berjunub untuk berada di dalam masjid, ya. Dan kan orang berjunub ni, kalau kita tengok luaran dia, kita tak tahu pun dia berjunub pun. Dia dah bersihkan badan sikit tapi belum mandi wajib. Jadi oleh kerana belum mandi wajib, dalam keadaan berjunub tidak dibenarkan berada di dalam masjid. Sedangkan keadaan junub itu tidak mengotorkan masjid dari sudut zahirnya. Tapi itu juga tidak dibenarkan. Di sinilah kita nampak, yang saya nampaknya ialah kehormatan masjid tu, maknanya ada orang-orang yang tertentu tak boleh masuklah, duduk luar lah, ya. Sedangkan itu orang Islam, ya, tapi kerana berjunub tak dibenarkan masuk. Maka begitulah maknanya kita melihat, makna tak wajar sangatlah kita nak bawa masuk gendang, gitar, alat muzik dan sebagainya, atau rebana sekalipun, ya, nak bawa masuk dalam masjid, ruang solat masjid dan juga ruang solat surau, ya. Yang keduanya, selain daripada alat muzik, ya, yang ni pun ni saya tak jumpa fatwa lagi. Tetapi kita bernyanyi-nyanyi di dalam masjid, ya. Kalau dulu, kalau kita sambut Maulid Nabi SAW, dia tak banyak acara. Dia cuma ada selawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, anta syamsun anta badrun, sampai habislah selawat tu. Dan dia ada majlis ilmu, ya, majlis ilmu. Selawat tu tak ada muzik, dan dia ada majlis ilmu, maknanya ceramah, forum, ya, diskusi buku, ya, itu je. Sambut maulid pada 10 tahun dulu, ya, 10 tahun dulu begitulah keadaannya, 5 tahun dulu begitulah keadaannya. Tapi sekarang dia bukan sekadar majlis ilmu, tetapi dia bawa masuk nasyid-nasyid, dia bawa masuk lagu-lagu. Kalau kita dalam ruang masjid tu kita nyanyikan Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallah tu, itu tidak ada isu, tidak ada masalah, kerana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Maknanya kita baca tu, kita baca ramai-ramai, ya, nas'aluka ya man huwallahu alladhi, tak ada masalah. Tapi sekarang kita nasyid. Kita nasyid, ya, walaupun lagu Arab, ya, kita nasyid. Kadang-kadang lagu Melayu, menyanyi lagu sepohon kayu daunnya rimbun,
menyanyi lagu Pergi Tak Kembali, ya. Tapi menyanyi dalam masjid tu, walaupun tanpa muzik. Jadi saya rasa okey, tapi bila lama-lama tengok tu macam rasa tak sesuai juga dalam ruang solat kita ni, ruang solat utama ni kita nak menyanyi lagu, ya. Mana biarlah di luar masjid, ya, di ruang tempat parking ke mana ke, kalau nak menyanyi lagu ke apa, jaga kehormatan masjid itu, ya. Sebab apa? Sebab ruang itu untuk solat berjamaah. Ya, ruang solat Masjid Surau ni untuk solat berjamaah. Ruang solat itu adalah untuk majlis zikir. Ya, hilaquz zikri, majlis zikir. Ruang solat itu adalah untuk majlis ilmu. Ya, majlis ilmu agama, ya. Nak buat kursus haji ke, nak bincang pasal masalah tauhid, masalah fiqh, ya. Ruang solat itu adalah untuk i'tikaf. Kita beriktikaf, nawaitul i'tikaf. Ruang solat itu adalah untuk bacaan Al-Quran, ya. Dan ruang solat itu untuk aktiviti yang wajar. Misalnya budak-budak nak baca Quran, ya, nak mengajar kelas tajwid, nak belajar tarannum sikit, ya, dan mungkin nak buat aktiviti masyarakat, majlis ta'aruf, ya, ahli qaryah itu kenalkan, lepas solat kita ta'aruf, ya. Itu maknanya aktiviti yang sesuai lah, yang tidak mengganggu kehormatan masjid, yang sesuai dengan sifat masjid itu. Tapi bila kita bergendang, nampak dah tak sesuai, dan bila menyanyi pun saya sehari dua ni rasa macam berat nak terima menyanyi dalam ruang solat masjid dan juga ruang solat surau ni, ya. 2-3 hari ni berasa macam tak apa nak kena sikit lah dengan agama kita ini, ya. Itu yang kedua. Sebab tu kadang-kadang tengok ada yang dah jadi macam konsert dah, ya, jadi konsert dah ruang masjid tu, ya. Dia cantik dan sebagainya, ya. Jadi ini kita jagalah, ya. Kita jaga sebab kita sayang kepada Nabi SAW. Bimbang-bimbang Nabi tidak redha. Bimbang-bimbang Allah tidak redha perbuatan kita itu. Bimbang-bimbang mencemarkan kehormatan masjid, ya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, kadang-kadang dalam lagu-lagu nasyid tu dia ada seruan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seruan kepada, memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panggil tu dalam nada rindu kepada Nabi, itu adalah perbahasan balaghah dia tu, ya. Ya Rasulullah, ya, rindu, nak menggambarkan rindu, nak menggambarkan dekatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya bimbang bila kita kurang faham, lama-lama panggilan kepada Nabi tu, panggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia bukan jadi panggilan rindu, tapi dia macam doa, minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta doa kepada Rasulullah. Jadi lama-lama dia bimbang jadi macam tu. Kalau kita rindu kepada Rasulullah, macam kita assalamu alayka ayyuhan nabi, kita tahiyat kat assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera ke atas engkau wahai nabi, kita panggil. Tapi kita faham itu panggilan. Tapi bila lama-lama tu, bila masyarakat tak faham duk doa duk nasyid, nasyid lagu Arab ke apa kan, lama-lama dia bawa macam nak minta, kalau ada masalah minta kat Rasulullah je, ya Rasulullah tolonglah kami, dan itu yang itu nak kena jaga tu, nak kena jaga, ya. Jadi alhamdulillah selama ni kita tahiyat kita tak ada lah sampai pelik-pelik, kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita panggil wahai nabi tu, tapi tidak melampau, kerana itu ditetapkan di dalam hukum syarak. Wallahu a'lam. Okey, itu antara yang kita bincangkan pada waktu ini, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan tersebut. Soalan pun dah ada kita dapat juga di sini. InsyaAllah kita akan bawakan perbincangan bersama dengan Dr. Nizam seketika lagi. Iya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi 89.0. Nilai-nilai bersama IKIM, amanah,
Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap bunyi, biarkan cintaku hanya kekal di mana tidak tergoda, di sebelah terlihat seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, syukur Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan ini dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Kita bincang dengan tajuk kita hari ini iaitu tidak berlebihan dalam sambutan Maulid Nabi. Dan Doktor, terus kita nak ambil soalan-soalan dan juga pertanyaan dari sahabat pendengar kita. Ada yang bertanya, Doktor, bila kita sambut Maulid ni, apa hukumnya kita sambut Maulid, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum kita sambut Maulid Nabi? Ya, secara umumnya kita memegang pendapat para ulama yang menyatakan harus kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak tengoklah pengisian itu. Pengisian itu maknanya kalau majlis ilmu, ceramah, forum, kalau ada daurah kita, baca kitab Syama'il Muhammadiyah ke, kitab Hadis 40 ke, apa-apa kitab lah, ya, majlis ilmu. Dan juga kita ada selawat. Ya, majlis selawat. Mana selawat betul lah. Bukan lagu-lagu tu. Jadi kadang-kadang majlis selawat ni dia banyak lagu daripada selawat. Selawat tu sikit je. Tapi lagu tu yang banyak, ya. Jadi makna dulu masyarakat kita dia betul-betul fokus kepada perkara asas, iaitu dia berselawat dan dia majlis ilmu. Ya. Kemudian aktiviti masyarakat tu lain lah tu. Maknanya itu nak buat pertandingan azan kan tu tak kacau lah tu, ya. Itu pasal cuti. Jadi kalau aktiviti kita itu sebegitu, maknanya alhamdulillah satu perkara yang baik. Tapi bila kita mula inovasi macam-macam, ya,
bawa masuk alat muzik dalam ruang solat masjid, ruang solat surau. Kita menyanyi lagu-lagu ya dalam ruang solat masjid, ruang solat surau ya. Dan kita mula memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta daripada Nabi, minta direct. Sebab dalam nas-nas Quran dan hadis tidak ada minta direct kepada Nabi tu. Yang kita tahiyat tu assalam tu kita bagi salam. Kita selawat untuk Nabi, bukan minta sesuatu, bukan minta wahai Rasulullah bagilah syafaat kepada kami, wahai Rasulullah tolong. Tak ada perkara-perkara yang sebegitu dalam agama kita. Jadi kalau isi kandungannya itu baik, maka insya-Allah tidak jadi masalah. Sekadar nak menzahirkan kegembiraan kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tengoklah pengisian itu macam mana. Kalau pengisian dia elok, majlis ilmu, selawat, maka tak ada masalah syarak. Tapi kalau pengisian dia itu ada unsur-unsur yang tak sepatutnya melampau, maka saya nampak dia lebih kepada perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Wallahu a'lam. Satu laginya, kadang-kadang pula sekarang ni dia bukan maulid Nabi pula dah. Dia inovasi pula. Maulid Sayyidina Abu Hurairah lah, maulid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maulid Sayyidina Bilal, maulid Sayyidina Hamzah, maulid Sayyidina Hasan. Maknanya kalau nak kira tu tiap-tiap malam kita maulid lah. Maulid Nabi, maulid para sahabat, nanti masuk pula maulid tabi'in ya. Jadi saya ingat ni pun satu perkara yang kita stick kepada maulid Nabi sudahlah. Yang lain tu kita buat majlis ilmu lah. Kita buat majlis ilmu nak cerita tentang sahabat Nabi, hayatus sahabah, kehidupan sahabat. Kita tak perlulah nak maulid Abu Bakar As-Siddiq, maulid Sayyidatina Khadijah, maulid Sayyidatina Aisyah, tak perlulah. Kita stick kepada yang asal, maulid Nabi sahaja. Wallahu a'lam. Baik, doktor. Okey, seterusnya soalan yang kita dapat di sini ada yang bertanya, doktor, adakah bernyanyi, bernasyid, bermaulid di perkarangan masjid surau juga dikira dalam ruang untuk kita beribadah, doktor? Baik, apa yang saya tekankan tadi ialah kehormatan masjid dalam ruang solat tu. Okey. Ruang solat yang berkapet tu lah. Ruang solat utama tu Tapi kalau kita buat di perkarangan masjid, ya, kita buat kemah ataupun kita susun kerusi di ruang parking dan sebagainya, itu saya ingat tidak menjadi isu lah. Dia dah. Sebab kita tak iktikaf kat situ. Kita tak iktikaf di ruang parkir tu. Kita tak baca Quran kat situ kan. Kita nak iktikaf, nak solat sunat, masuk dalam masjid. Yang ruang parkir tu, yang tu tak jadi isu. InsyaAllah tak jadi isu. Jadi, kalaulah kita nak buat ada nasyid dan sebagainya di luar masjid, dalam perkarangan masjid juga, ruang parkir tu, tapi bukan dalam ruang solat masjid itu. Pasal kita nak jaga kehormatan masjid. Sama juga dengan orang junub, dia tak masuk dalam masjid betul-betul tu. Tapi kat ruang parkir tu dia bebas, berada di situ, tak ada masalah. Wanita dalam keadaan haid, dia tak masuk dalam masjid, tapi dia berada di ruang parkir tu tidak jadi masalah. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir doktor. Silakan. Asasnya sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita zahirkan dengan sambutan Maulid. Cuma kita jagalah sambutan Maulid kita itu jangan ada unsur-unsur melampau supaya tidak melanggar ketetapan hukum syarak dan kehormatan masjid itu, ya, supaya nampak cantik agama Islam ini, ya. Kalau tidak dia jadi macam pemujaan, ya, dan sebagainya, itu nampak tak ada beza agama Islam dengan agama-agama yang lain. Sedangkan agama Islam itu agama yang khalis, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah itu agama yang suci murni. Wallahu a'lam. Amin. Masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian dan juga penerangan di situ. Semoga dapat memberikan panduan dan juga bimbingan kepada kita dan kefahaman yang sebaik-baiknya. Ya, insya-Allah. Amin. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nizam. Insya-Allah kita akan jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, sahabat pendengar yang ikuti kita di platform media sosial. Kan, terima kasih yang hantarkan soalan, yang like, yang komen, yang share lagi tu. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Okay, jangan lupa boleh tonton semula rancangan Islam Agamaku di platform media sosial kita. Boleh buat ulang kaji. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa terlekung raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Kota Baru 89.8 FM. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Anti Budaya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Aslam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqaf dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا الله 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 تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا